kena present share. Okay, alright. So kita ada dua link lah. Okay. Thank you. Alright, we just, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with umum kita Al-Fatihah. Okay, so kita wait lah untuk awak punya friends dulu masuk. So sini dah 96, so sini 17, ada lagi tengah join. So kita tunggu. Okay, so cikgu terus start lah. Okay, mana terus start ya. Okay, so today we will masuk kepada chapter 2. It's about kinematic of linear motion. So this is 6.5 hours face to face. Okay, this chapter if you kalau ikut kata lepas dia dalam 8 marks. So sangat besar lah chapter ni. So you need to know lah because this chapter quite besar dia punya markah dia. Okay, so this is about a motion of linear. Okay, so the first thing we need to know about the linear motion lah. So linear motion is only happen x one dimension, x or y axis only lah. So kita akan refer kepada only one dimension and then kita masuk kepada uniform accelerated motion. So uniform accelerated motion meaning we have acceleration lah. Acceleration that is only uniform. And then kita masuk kepada potential projectile. So we have projectile two dimension which is we only look at component x dengan y saja. So in your syllabus kita hanya fokus dekat component x dengan y saja. Okay, so what the first thing we need to know is about definition. Okay, so definition, okay, kalau you nak belajar, so first kali kena look at your punya learning outcome. So define is only happen dekat UPS. So dia hanya keluar dekat UPS. So UPS adalah soalan objektif. So A, B, C, D and is online. So saya tak suggest lah you tekankan dekat sini because this is only happen dekat objektif, UPS, you boleh tengok buku kan UPS. So yang ini you just need to know lah instantaneous velocity, average velocity, uniform velocity. You need to know dia punya difference lah antara tiga ni. And then kita kena tahu instantaneous acceleration, average acceleration and uniform acceleration. Okay, then we need to discuss. Okay, when we talking about discuss ni boleh keluar dekat UPS and also PSPM lah. PSPM because discuss ni terlalu wide. Discuss ni boleh jadi kepada interpret. They can ask you to interpret. They can ask you calculate. They can ask you to sketch. So discuss ni banyak lah. So discuss ni you kena tahu banyak benda. So you kena tahu physical meaning of displacement time graph, velocity time graph and acceleration time graph lah. So you kena tahu 3 graph. And then you kena determine, okay, determine memang kira. So kalau determine memang keluar dekat PSPM lah. So PSPM ini PSPM. So PSPM adalah determine lah the distance travel. So you need to know how to calculate distance. Displacement, the symbol of displacement is S. Velocity V, acceleration A and for appropriate graph. So inilah yang you kena tahu Okay, so sebenarnya yang ini banyak you belajar masa SPM. Okay, what is distance? Distance is skala quantity. The symbol is D. Dia small d. Okay, dia adalah length of actual path between 2 point and the unit is meter. For example like this. Okay, so we have point P nak pergi travel pergi ke Q. So this we call as distance. Total distance dia katakanlah let's say 25 cm. So itu adalah 25 cm lah distance dia. So distance unit dia meter. Displacement, if you look at displacement, ini simbol dia S dan dia ada cap ni. Ini menunjukkan dia adalah sejenis vector. So dia vector quantity dan dia adalah defined as distance between initial point and final point in a straight line. So kalau kita tengok balik gambar rajah tadi, kalau you tengok tadi kan gambar rajah you adalah P pergi ke S. So dia bentuk macam ni, berliku-liku. So untuk distance, that is distance.
So untuk displacement dia bukan macam tu. Displacement dia a straight line. Dia mesti from initial pergi ke final. So please focus dekat initial and a final. So dia mesti ada distance between initial and final in a straight line. So that is displacement. Okay, so for example 2.1, so we have object P. Okay, so we have object P 30 meter from to the east after 50 meter to the south and finally move 40 meter to the west. Determine the displacement of P relative to the original position. Okay, so in this case dia bagi you dalam bentuk dalam bentuk compass. Okay, so kita ada north, south, east, west. Okay, dia bagi tahu P move 30 meter to the east. Okay, so macam mana? 30 meter to the east. So here lah 30 meter to the east. And then dia kata pergi ke south lah 50 meter. So ke bawah. And then dia bagi kata pergi further away iaitu to the west 30 meter. So ini yang warna merah ini adalah distance. Kenapa distance? Sebab dia total semua. Tambah. So kalau distance you just tambah 30 tambah 15 tambah 30 tambah 10. Itu adalah distance. But to find displacement, okay, displacement tak boleh macam tu. So displacement you kena find from initial. So where is your initial? Here. This is your initial. Where is your final? Here at point P. In a straight line. So that's why tadi definition dia kata the distance from initial point and final point in a straight line. So itu adalah displacement. So daripada sini ini adalah bentuk triangle. So kalau you tengok ini adalah bentuk triangle. Okay, saya guna colour lain lah, colour hijau. So dia bentuk triangle. So this one is 15, this one is 10. So you nak cari ni lah hypotenuse ni. So you akan dapat 18 meter and you need to find direction. Tadi baru you belajar in chapter 1 about direction. So direction kita akan guna paksi Y bahagi paksi X lah. So guna formula tangent theta equals to Y divided by X. So shift tangent 15 divided by 10. So you will get 56 degree from west of south. Kenapa from west of south? Sebab dia dari west nak pergi ke south. Kalau you tengok angle yang you dapat ni always attached to X. So dia dari west nak pergi ke south. So itu je lah yang boleh tahu. Jangan confuse antara distance and displacement. Okay, the next learning outcome yang you kena hafal, speed tak ada kalau you tengok balik tadi learning outcome tak ada. Learning outcome tadi semua tu tak ada. Dia tak ada, dia terus tu kepada instantaneous velocity. So ini hanyalah nak bagi tahu general knowledge sahaja. That's why saya tak bulat-bulatkan tadi. Okay, define as the rate of total distance travel. So skala quantity, what is speed? Total distance travel over time interval. So V equals to total ini tambah, hasil tambah semua divided by delta T. Okay, ini baru masuk learning outcome. Ini ada learning outcome. So yang inilah kita baru start. Yang tadi tu semua adalah general knowledge. So velocity. So velocity the symbol is V. So you need to know three things. Instantaneous velocity, average velocity and uniform velocity. Both are all are vector. Unit dia ms -1. Average velocity the rate change of displacement. Equation dia adalah change of displacement divided by interval time. So yang ini hafal lah. Sebab ini akan keluar kat UPS lah ataupun sebab dia adalah definition. Definition keluar kat UPS. So ini the first thing yang you kena hafal dalam chapter 2. So the rate change of displacement. Perubahan displacement. The rate. Kenapa perkataan rate? Sebab dt. T. Bila ada divide by any times, kalau ada divide by any time, kita panggil dia the rate. So the rate change of displacement. So this is the formula that we will use lah. V average equals to delta S over delta T. So what is mean by delta? Delta tu maksudnya change, any perubahan. Okay, the direction dia kena sama lah. Instantaneous velocity. Okay, what do we understand about the word instant? Instant, Maggie. Maggie instant, segera. Segera, at particular time. At particular time. So dia berlaku dekat waktu-waktu tertentu lah. So at particular time. So that's why the instantaneous rate change of displacement. Kalau you tengok tadi, dia punya definition sama je dengan tadi. Dia rate of change of displacement, cuma tambah perkataan instantaneous.
So dia berlaku dekat at certain times lah. So dia punya formula adalah V ds over dt. Sebab dia limit dia adalah time. Dia ada at particular time. Okay, what happen kalau object move at uniform velocity? So my ds over dt equals to constant. So kalau dia move at uniform velocity, ds over dt akan jadi constant lah. Maksudnya velocity u adalah sama sahaja sepanjang perjalanan tu. Okay, so ini adalah graph. Kalau you tengok ini adalah graph acceleration. Okay, ni graph S lawan T, S against T. So graph S against T, you akan dapat gradient dia sama dengan velocity lah. So gradient for graph S against T, you akan dapat velocity. Acceleration, okay, ini pun ada dalam UPS lah. So UPS, so you kena tahu instantaneous acceleration, average acceleration and uniform acceleration. So it's a vector unit ms -2. What is average acceleration? The rate change of velocity. You dah tahu rate tadi mesti A sama dengan over dt. So the change of velocity is delta V only lah. So dia punya formula akan jadi delta V over delta T. So kita dah tahu dah. So kita boleh tahu bahawa kalau average acceleration dia mesti ada rate. Dia mesti rate siapa? Change of velocity, perubahan velocity. Okay, dan dia punya direction mestilah sama. Okay, instantaneous, the same, sama je. Mesti ada perkataan instantaneous, the rate change of velocity. Iaitu dia berlaku at particular time. Kadar pada waktu tertentu. Alright, formula dia adalah dv over dt, but you can differentiate the s double lah, so you get d squared, s over dt squared. Maknanya you differentiate ds over dt dua kali lah. So apa maksud kalau dia bergerak dalam uniform velocity acceleration? So dv over dt u adalah constant. Okay. Deceleration. Okay, yang ini cikgu nak tekankan kenapa ramai yang confused dengan deceleration. Deceleration bukan bermaksud dia adalah always to the left. Dia tidak bermaksud dia sentiasa ke kiri. Okay, memang betul dia adalah selalunya menunjuk kepada negative acceleration. Selalunya bila you nampak acceleration, deceleration you akan letak A sama dengan negatif. Okay. Deceleration means that it's slowing down. The meaning the speed of the object is decreasing with time. So kalau you tengok, maksudnya dalam case ni, dia punya velocity dia makin menurun. Maksudnya acceleration, kalau yang ini gambar, dia gambar tak ada kaitan. Okay, deceleration maksudnya dia tengah slowing down. Okay, nanti kita tengok apa maksud deceleration ni. Okay, cuba you tengok gambar ni . Deceleration is the acceleration leading to the decreasing V. Okay, so velocity you mesti opposite, you punya acceleration mesti opposite dengan velocity. Itu maksud deceleration. Negative acceleration is acceleration in the negative direction can lead to either increasing V or decreasing V. Sebab ramai student dia confused dengan perkataan deceleration dan negative acceleration. Okay, kalau you tak faham lagi, okay, kita tengok ni ya. Okay, ni ada gambar, ada 4 gambar. So kita ada car is moving in positive. Positive, dia bergerak positif. Saya guna color lain. So dia bergerak in positive. Okay, but dia punya acceleration adalah opposite. So ini kita akan panggil dia sebagai deceleration. Ini deceleration. Sebab apa? Dia slowing down. Dan dia berada di negatif. Memang selalu kita buat A negatif lah. Okay, ini case common yang selalu kita pakai. Okay, ini speeding up. Okay, tengok speeding up. You pergi positif. You pergi positif, velocity and also your acceleration adalah positif. Okay, ini maksudnya berlakunya acceleration. So your value untuk A adalah positif. Okay. Cuba tengok ini pula. Ini adalah case jarang lah. Okay, tapi ini adalah berlaku di real life . Okay, bila baca soalan be careful dengan wording dia. Slowing down, dia slowing down. Okay, look at the velocity. It's moving to the left. So your U atau V akan nilai negatif. Let's say saya letak negatif 10. Saya letak negatif 10, ms negatif 1. But since they ask you this is slowing down, meaning berlakunya proses deceleration. So your A akan jadi nilai positif.
Boleh faham tak beza ni dengan ni? Dua-dua adalah case deceleration. So saya tak nak bila you dengar deceleration terus letak negatif. You have to look at the situation first. Either dia moving to the right or to the left. Kalau dia tak cakap apa-apa, so kita akan guna yang common ni, yang ini. So A akan jadi negatif. Tapi kalau dia kata, okay, the car is moving to the left and decelerate. Jangan letak A negatif. A you kena positif. Boleh faham tak? Saya ulang balik. Situation saya bagi situation, dalam exam keluar soalan, the car is moving to the left. So car is moving to the left. Maksudnya your punya velocity is negative and it's experience deceleration. So my A jangan letak negatif. My A akan jadi positif. Sebab dia the word deceleration meaning dia slowing down. So your A should be in opposite direction dengan velocity. Clear tak? Dia faham tak tu? Tak tahu ni awak faham ke awak dengar ke awak tak dengar ni? Dengar. Okay. Okay, kalau macam ni pula, ini kes yang jarang berlaku lah dalam saya tak pernah jumpa tapi ada juga kot rasanya kalau you buat buku international ke ataupun mungkin pasti ada kot. Okay, speeding up. Okay, tengok speeding up tapi dia moving in V negative. But my A adalah juga negatif. So ini kita panggil dia acceleration. So ini pun proses acceleration lah. Sebab dia adalah speeding up. So be careful dengan the word deceleration. So that's why tadi dia cakap deceleration adalah acceleration leading the decreasing V. So bila baca soalan, tengok soalan dia bergerak ke mana. Check dulu dia bergerak ke mana. Ke kiri ke kanan. So kalau dia deceleration dia mesti opposite. Mesti opposite dengan movement. Okay. So kita masuk kepada graph lah. Okay, saya akan fokus kepada graph sebab graph ni adalah discuss banyak benda you kena tahu. Okay, so we need the first graph we need to know is displacement against time graph S against T. So kita ada graph straight line graph and then kita ada boleh ada curve graph and then kita boleh ada naik bukit punya graph and kita akan ada graph yang ke bawah macam tu lah. Okay, so untuk case S against T, what we can have here, kita boleh dapat gradient. Kita boleh dapat gradient. So gradient dia akan boleh mendapat velocity lah. So macam dalam case ni, you akan dapat uniform velocity because dia sama sahaja. Okay, kalau case ni gradient you adalah increasing. Okay, macam mana cikgu masukkan increasing? Okay, tengok kepada dia punya ni. Mana permukaan cerun? When we talking about gradient, we cerita pasal kecerunan. Okay, ini flat. Nampak tak? Ni rata. Ini cerun. Kalau kita naik roller coaster, mana part paling best? Atas ni, seronok kan? Dah tinggi. So ini adalah part yang paling best kalau kita naik roller coaster. So sebab dia punya kecerunan sangat tinggi. So the one that flat, yang rata, dia punya kecerunan adalah zero. Saya tengah cerita pasal gradient kecerunan dia adalah zero. Tapi the one that ada kecerunan, the one that have gradient yang tinggi, so kecerunan dia ada number. So that's why kita akan panggil number to zero. So number to zero maksudnya dia adalah acceleration. Kenapa dia acceleration? Sebab dia speeding up. Dia number zero pergi naik number. Okay, kalau dia menurun, dalam ni tak ada rasanya menurun. Nanti kita tengok contoh dia menurun. Kalau menurun, dia turun bukit lah. Dia turun bukit. So dari flat ni kosong, dia turun bukit. So dia zero to number. Ni zero to number pun speeding up. Dia bukit yang melengkung tu. Nanti kita buatlah sama-sama. Okay. So velocity pun samalah. Velocity gradient you akan dapat kepada acceleration and then you punya area under the graph ni akan boleh mendapat dia punya displacement. Okay, so yang ini uniform velocity, yang ini uniform acceleration, tak dia dalam keadaan positif. Okay, yang ini gradient dia adalah yang ini speeding up, A speeding up, A zero. Kenapa zero? Dia flat, gradient tak ada. C dia adalah slowing down sebab dia turun ke bawah. Okay. So yang ni tak apa, saya tak pergi. Okay, saya buat lukisan sama-sama lah. Saya ambil masa mungkin setengah jam. Okay, so kita buat yang ini sama-sama sebab kalau you faham yang ini, so you akan senang lah.
Okay, so object at rest. So saya buat gambar object at rest. Maksudnya kereta ni tidak bergerak. Kereta ni duduk dalam keadaan diam. Ataupun kalau contohnya adalah, saya terus bagi ni lah. Ini. Sebab saya nak cakap object at rest tu pun takut awak tak faham. Let's do some graphical analysis. One of the best way 100 meters on the variable. Okay, kita tengok pergerak. Kita buat contoh pergerakan kita adalah orang yang tengah bergerak ni ya. Let's go through an example and generate all three of these graphs. Say you are walking on a path in the woods on a fine autumn day. You walk the 1 kilometer path at a rate of 100 meters per minute all the way to the end of the path. Then you sit and rest on a bench for another 10 minutes, thinking about what to have for lunch. Once you've got an idea, you get very excited, so you begin to run back the way you came at a rate of 200 meters per minute. But after you get halfway back, you become tired and you slow down to 50 meters per minute. Let's represent all of this on a graph of displacement versus time. If the point where you started is the origin, and this point on the y-axis is 1,000 meters, where the bench is, we can draw lines to represent each section of your walk. First, you went the whole kilometer at a speed of 100 meters per minute. So over 10 minutes, you went 1,000 meters. This line represents that activity because it goes from the origin, the beginning of the walk, to a point with coordinates of 10 minutes and 1,000 meters. Be sure to understand that this line does not represent a path in 2 dimensions. All the motion is along one line, but you are also moving forward in time, and that's what the x-axis represents. Now you are at the bench and you sit and look at the trees for 10 minutes while thinking about snacks. This means you will move forward in time by 10 minutes, but your position will not change. So this is represented by this horizontal line segment, ending at a point with coordinates of 20 minutes and 1,000 meters. Then, very excited about your pizza, you jog halfway back, or 500 meters, at a rate of 200 meters per minute. So this should take 2.5 minutes. This line segment will have a steeper slope because you are covering more distance in less time. And we can see that we are now at coordinates of 22.5 minutes and 500 meters. Ya, awak dengar ke? Kau tak dengar? Saya dah lupa dah benda ni, tak dengar kot rasanya. Tak dengar? Dengar ke tak dengar? Dengar. Suddenly, you get a cramp and you have to finish the journey at 50 meters per minute for the last 500 meters, which will take 10 minutes, leaving you at a point with coordinates of 32.5 minutes and 0 meters back to the place where you started, but later in time. One thing we will want to be able to do is to take this data and draw a graph for the same activity, but with velocity on the y-axis. To do this, we just translate each line segment. For the first bit, we see that we went 1,000 meters in 10 minutes. So that's a velocity of 100 meters per minute. So we can draw a horizontal line segment at 100 meters per minute, extending until the 10-minute mark, because you moved with constant velocity during that time. Then you were at rest for 10 minutes, so your velocity was 0. We can draw another horizontal line segment for that time period right on the axis. Then you began moving in the negative direction, so you had a negative velocity. That sounds strange, but remember that velocity is different from speed in that we are also reporting direction. So here, if we went 500 meters in the negative direction over 2.5 minutes, you had a velocity of negative 200 meters per minute, which is down here below the axis. Then for the last 10 minutes, you had a velocity of negative 50 meters per minute. And there is our graph of velocity versus time. Let's point out a couple things right now. First, we notice that we only have velocity data when the object is moving. When at rest, the velocity is 0 because there is no displacement over that time period. Also, this is quite oversimplified. Alright, untuk graf ni, sebab saya baru buat quiz dengan student saya, kebanyakannya tak suka buat line. Line ni kena straight ya, yang ini kena straight line. Kena straight line. Ini baru boleh dotted. Because straight line ni showing that dia adalah continue journey. So dotted ni baru bila dia stop lah. So jangan buat dotted, dia buat straight line. Dia sambung.
Okey. So kalau awak tengok tadi, sekejap ya, saya patah balik. Okey, kita nak lukislah ni sama-sama. Okey. So apa yang awak nampak tadi bahawa person tu, let's say you lah kan. Okey, you kita kata Ahmad. Ahmad nak pergi, dia pergi jalan dekat taman and then dia duduk. Duduk tu maksudnya at rest lah. So macam kalau kereta maksudnya kalau saya bayangkan kereta duduk kat R&R. So kalaulah kereta duduk kat R&R maksudnya dia tengah dekat at rest. So U dia adalah 0. So dia tidak bergerak. So macam kes kereta pasal Ahmad tadi, Ahmad tu tengah duduk. Okay, so what happened to displacement time graph? So S against TU ada nilai. Kenapa ada nilai? Tadi Ahmad tu dah bergerak. So katakanlah dia duduk dekat 10. So dia duduk dekat 10, dia duduk dekat bangku tu sebab dia dah jalan 10 meter. So dia duduk kat bangku tu selama katakanlah 10 minit atau 10 saat. So this is your graph for S against T. So that's why you ada nilai. Sebab dia telah bergerak. Okay, what happened to velocity? Okay, for graph displacement, velocity nak pergi kepada velocity, kita akan tengok kepada dia punya gradient. Velocity nak pergi kepada acceleration, also kita akan tengok dia punya gradient. Kalau patah balik, so kita akan tengok dia punya area. So yang ini kita akan tengok area, yang ini saya akan tengok area. Okay, so apa yang berlaku kepada the next one, yang ini. So kalau tengokkan ni, displacement nak pergi velocity, saya tengok gradient. So ada tak gradient ni? So gradient saya cerita pasal kecerunan. This is a flat surface. So flat surface tak ada kecerunan. Dia flat, rata. Kalau naik roller coaster bosannya flat surface ni. So what happen kepada velocity saya? So velocity time saya akan 0 lah. Tak ada. Sebab tak ada velocity sebab dia tidak bergerak. So dia tidak bergerak sebenarnya. U adalah 0. Dia tidak bergerak. Dan gradient dia tiada. Tak ada, kosong. Okay, unit kena letak ya. Unit dalam fizik adalah wajib. Tak letak, salah. Unit make sure dalam SI unit. Okay, sama juga dengan acceleration, you akan tengok kepada gradient. So there are no gradientnya 0. So you punya acceleration pun akan jadi 0. Ya, sebab apa 0? Sebab dia tidak bergerak. Dia duduk dekat bench tu tadi, dia duduk. Dan kereta ni pun tengah parking kat R&R. Dia tak bergerak. Okay, yang kes kedua adalah constant speed. Maksudnya kalau kes ni saya letak kereta ni moving to the right. Okay, saya letak dia moving to the right dan V dia, U dia sama dengan V iaitu 10, V dia pun 10. So maksudnya daripada awal sampai akhir journey dia punya velocity 10 sahaja. Okay, so what happened to my displacement time graph? Okay, disebabkan dia bergerak ke kiri. Okay, so dia masih juga positif. Okay, T. So graph saya akan jadi straight lah. Kenapa straight? Sebab dia meningkat, dia berjalan, dia tengah gerak. So ini meningkat. Okay, so apa jadi kepada graf, yes, apa jadi pada graf velocity saya akan tengok gradient. Okay, tengok kepada gradient ni. Gradient dia adalah sama. Maksudnya kalau kita kira gradient Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 nilai dia sama. So gradient dia adalah constant. So graf saya yang ini akan jadi straight. Dia akan jadi straight lah sebab dia adalah constant. So untuk ni pergi ke sini sama jugalah, kita akan tengok gradient. So because dia flat, so dia tak ada gradient. So A dia pun tiada gradient. So that's why kalau awak baca, when we look at constant speed atau uniform speed atau uniform velocity selalunya dengan syarat dia bergerak arah yang sama ya. A dia adalah 0. Uniform speed dengan syarat dia bergerak arah yang sama ya. So A dia selalunya 0. Okey, yang kedua, yang ini. Apa pula cikgu buat yang sama pula ni? Okey, sama juga constant speed atau uniform speed, tetapi kali ni kereta tu bergerak ke kiri. Tadi ke kanan, ni ke kiri. Ada beza? Ada beza. Okey, U dia masih lagi 10, V dia pun masih lagi 10. Maksudnya dekat starting point T0 dia bergerak ke kiri terus. Dia tak nak pergi gerak kanan, dia pergi ke kiri. Macam awak kat rumah, awak kan ada selekor kiri kanan. Yang ni dia pergi ke kiri. So what happened to my S graph? Okey, S ini meter, ini T second. So graph saya takkanlah sama macam ni. Tak boleh, dia tak akan sama macam ni lah. Okey, so apa yang berlaku? Graph saya akan turun lah. Graf saya ni akan turun sebab ini adalah kes dia patah balik sebenarnya. Dia patah balik.
Dia patah balik ke original lah. So dalam kes ni dia patah balik ke original. So maksudnya dia ada S dia, lepas tu dia patah balik nak pergi S0. So dalam kes awak ini patah balik. Macam kes tadi lah, kalau awak tengok yang kes orang Ahmad tadi tu kan, Ahmad tu duduk kat bench, lepas tu dia patah balik nak makan pizza. So inilah kes dia patah balik. Okay. So apa jadi kepada gradient dia? Gradient dia adalah constant, sama macam ni. Okey, tetapi saya tak akan buat dia dekat positif. Sebab apa? Dia patah balik. Kalau awak tengok dia patah balik. My V adalah negatif. So graf saya akan jadi graf negatif. Graf saya adalah negatif. So dia straight kat sini. Sebab dia negatif 10. Kalau tak nak ni letak nilai 10, ni negatif 10. Dia straight line. Sebab dia patah balik negatif, dia punya direction is negatif. So that's why dia kena duduk dekat bawah. Satu lagi cara kita buat arrow lah. So anak dia ini naik ke atas. Kalau awak tengok ini ke atas, so dia positif. Dia duduk kat positif. Yang ini turun ke bawah, that's why dia duduk dekat negatif. Okey, apa jadi pula dekat sini? Okey, ada gradient tak? Tak ada gradient. So dia pun 0. So bila tak ada gradient, gradient tu apa? Kecerunan. Tak ada gradient ni. Gradient ni, ini baru gradient. Yang ini tak ada, dia flat, rata, tak ada gradient. So dia akan 0. Okay, so kita ada 4 lagi case. Okay, kita nak buat cepat. Okay, speeding up. Ingat, speeding up, accelerate. Slowing down, decelerate. Speeding up, accelerate. Slowing up, decelerate. Jangan ingat decelerate itu nilai dia negatif. Decelerate tu maksudnya slowing down. Kena tengok situation. Okay, so ini adalah kes kereta. Saya buat kes kereta lah. Okay, kereta ni bergerak ke kanan. Okay, dia nak speeding up. So kalau speeding up, A dia mesti sama arah lah. Okay, kalau ini kes kereta juga, saya buat juga dia ke kanan, velocity dia ke kanan, tapi dia nak slowing down. So my A tak boleh same direction. My A kena negatif. So nanti kita akan lukis negatif lah dekat sini. Okay, kes yang ini pula, so ini adalah speeding up tapi dia bergerak ke kiri. Tengok perasan yang ini ke kanan, semua ke kanan, yang ni saya gerak ke kiri lah. Okay, dia nak speeding up. So my V here saya akan letak negatif lah, ni negative value. My A also, A kita buat warna merah kejap, A warna merah. So A saya pun akan jadi negatif. Sebab apa negatif? Dia speeding up, dia mesti same direction. Okay, case keempat adalah ke kiri juga, negative V. But dia decelerate. So decelerate maksudnya A dia mesti positif. Ini yang saya maksudkan accelerate, decelerate pula ya. Okay, so kita masuk kepada graph. Okay, graph ni lah yang paling susah sebab graph dia ada melengkuk-melengkuk sikit. Graph paling senang adalah graph A sebab graph A malas. Saya cakap kat student saya dia baring je. Okay, graph ni adalah graph melengkuk-lengkuk. Okay, so you kena buat dia punya ni. Okay, so macam mana kita nak buat ni? So everything dia akan semua dekat positif. Kita punya ni semua dekat positif lah. Kita tak ada buat S against T. Bila masa S2 ke bawah cikgu? Okay, S2 ke bawah bila dia dah back to initial position. Okay, contohnya ni kereta. Ini dia punya T0. Ini S0. Dia gerak. So sampai dekat speed mat, dia pergi speed mat. Speed mat, dia beli barang, dia patah balik. Okay, dia beli barang, dia rehat lah. So dia parking, dia patah balik. Dia kata alamak tak nak balik rumah, dia nak jumpa kawan dia. So bila dia jumpa kawan dia ni, ini yang bahagian ni katalah S kat sini 10. So yang jumpa kawan dia ni akan duduk bawah. So graf awak akan berada di bawah. Ini bila dia patah balik daripada initial reference point. Yang sini masih lagi atas. Bila dia beyond, bila dia pergi beyond the original position, the initial position daripada initial starting point when T is 0. Contohnya ada soalan, cikgu T kosong tapi S saya 10. Okey, maksudnya kalau graf saya ni T kosong, ini S lawan T, T kosong, S 10. So ini you punya initial reference point. So kalau dia pergi beyond daripada 10, dia akan jadi negatif. Itu bila awak dah masuk ni lah. So itu kena faham ya, yang itu kena faham. Saya suka cerita yang pasal speed mat tu lah balik. Awak naik kereta pergi speed mat 10 meter. Patah balik pergi speed mat 10 meter. Patah balik 10 meter. Awak pergi nak jumpa kawan.
negatif 5. So ini pun negatif lah. Okey, ini yang baru akan duduk di bahagian bawah lah. So dia akan pergi beyond. Okey, kalau macam case tadi tu kan, graf dia akan jadi sini lah. Pergi 10 meter, patah balik 10 meter and then pergi 5. So ini 10, patah balik 10, negatif 5. Inilah graf dia. Sebab dia dah pergi beyond daripada initial reference point. Ingat initial, asal initial reference point. Okay, so kita masuk kepada ni. So macam mana graf ni? So graf ni saya akan gunakan okay, saya buat smiley. Okay, smiley and set face. Smiley and set face. Okay. Okay, so saya akan buat macam ni lah. So yang ini adalah accelerate. So kalau accelerate maksudnya dia adalah speeding up. So kalau dia speeding up, okay, apa yang saya akan buat dekat sini, saya akan buat arrow arrow ke bawah, ke atas, ke bawah. Saya kena buat sekali cepat. Okay, yang ini masuk ke bawah, dia duduk dekat negatif V, positif V, positif V, ke bawah negatif V. Dan saya akan buat dah. Okay, ini adalah saya hafal lah yang ini. Okay, so dari sini saya akan terbitkan yang dekat sini. So dia berlaku dekat ke arah kanan. So bila dia bergerak ke arah kanan, so saya akan guna yang positif ni, positif. Positif sebab dia gerak ke arah kanan. Okay, dan dia berlaku acceleration. So saya akan pilih yang ni lah. So graf saya akan jadi shape macam ni, naik. So naik macam tu. Okay. Tapi kena ni lah. Okay, alright. So lepas tu kita masuk kepada yang kedua. Yang ini pun masih lagi positif. Ini masih gerak ke arah kanan, positif, positif. Tapi dia berlakunya deceleration. So graf saya akan jadi naik macam ni. Naik macam tu. Okay, satu lagi yang ini pula negatif. So negatif, ini negatif, ini negatif, ini acceleration. So ini acceleration, so graf saya akan turun ke bawah. So last sekali adalah deceleration, so graf saya akan jadi macam ni, condong macam ni. So inilah graf berdasarkan formula ni lah, smiley. Bukan formula, ini adalah dia ingat lah, maksudnya dia ingat gambar smiley dengan set face. So lepas tu dia buat ni, so dia ingat dah tu apa? Decelerate, accelerate, decelerate, accelerate. Ini cara pantas lah untuk hafal sebenarnya. Ini negatif V turun ke bawah, naik atas, positif V, naik ke atas, positif V, turun ke bawah, negatif V. Okay, kalau you tak nak hafal cara ni boleh, you kena guna gradient lah. Okay, maksudnya you tengok dia bergerak ke mana? Positif, so dia ke atas lah. Dan dia adalah accelerate, maksudnya dari flat surface ke number. So dari 0 ke number. Okay, kalau yang ni case ni pula, dia pun bergerak ke kanan, so dia akan ke atas. Dia akan menuju ke atas, menuju ke atas. So dia adalah decelerate, maksudnya daripada gradient ke flat surface. Dari number ke 0. Okay, itu kita tengok gradient lah ya. Okay, kalau yang ni pula, dia gerak ke kiri, so awak punya graf kena turun ke bawah. Kena turun ke bawah. So graf awak ni nampak nak turun ke bawah. So dia accelerate daripada flat surface ke 0 ke number. Kalau tak nak, letak nilai lah. Okay, dan last sekali adalah masih lagi ke kiri, so dia graf you akan turun ke bawah. So dia decelerate daripada gradient ke flat surface. So number 2, 0. Itu cara yang kedua lah nak hafal. Okay, saya cepat. Alright, so lepas tu kita masuk kepada graf yang kedua. Okay, graf kedua ni saya akan buat arrow lah. So arrow ni ke atas, arrow ni ke atas, arrow ni ke bawah, arrow ni ke bawah. Maksud arrow ni akan melambangkan velocity you duduk mana. So dia kan, ataupun you tengok gambar raja lah, velocity you duduk kat positif, so you akan dapat V positif lah. Dia duduk dekat positif. Okay, yang ini pun positif sebab anak panah ke atas dan dia pun cerita situasi dia pun dia gerak ke kanan, so dia duduk ke atas. Okay, situasi kes ni pula dia gerak ke kiri dan dia nampak ni anak panah awak ke bawah. So dia duduk dekat negative velocity. Situasi ni pun sama, negatif. Kenapa negatif cikgu? Sebab dia duduk ke mana? Dia pergi ke kiri dan dia punya graf pun situasi dia turun ke bawah. Nampak arrow saya lukis ni, dia arrow ni. Saya tengok kat arrow ni. Arrow ni dia ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Okay, so lepas tu apa nak buat? Okay, lepas tu kita akan buat lah dia punya gradient. Okay, kita tengok ni gradient awak, sebab nak pergi graf ni, nak pergi sini, kita tengok gradient. So nampak tak saya dah tulis? Gradient saya dari flat ke number. Flat ke number, daripada
kosong, flat tu zero lah. So zero, dia start dekat zero. Itu number. Sebab ni number. Okay, yang ni pula number to zero. Sebab apa? Flat dekat atas ni. So maksudnya number ini kosong. Bila T kosong, dia bukan start dekat zero. Dia start dengan number. So any number lah. Any number, letaklah 10, 11, 12, 13 sekali. So dia pergi ke zero. Okay, yang ni pula tengok. Ini flat, ni flat, zero. Maknanya gradient dia zero. Kan kalau flat, permukaan rata, gradient tak ada. Kosong lah awak dapat. So bila T kosong, dia bermula di sini. So dia macam ni. Okay, yang ini pula, nampak tak? Ini number. Ini flat kat bawah, zero. So bila T kosong, dia bukan berada di kosong. Dia berada di negative number lah. So dia akan macam ni. Okay, tak apa, nanti kalau tak faham, you ulang, tengoklah balik ya. Okay, last kali kita pergi kepada graph acceleration. Saya suka graph acceleration ni sebab graph ni, graph malas. Kenapa graph malas? Graph dia baring je. Okay, dia baring kat mana? Awak tengok kita buat dia punya anak panah ni ke atas. So baring ke atas dah. Okay, yang ini dia ke bawah, anak panah ke bawah. So dia akan baring, buat color lain lah. So dia akan baring ke bawah. So dia akan baring ke bawah. Yang ini dia ke bawah juga. So dia akan baring ke bawah because dia adalah dia punya, kalau tengok gambar ni pun negatif. Itu kalau siapa yang faham gambar tu bagus juga tu. Okey, yang ini dia baring ke atas lah. Okey, macam mana cikgu tahu baring ke atas, baring ke bawah ni? Okey, saya tengok arrow. Saya tengok arrow ni. Ini arrow ke bawah, ini ke atas. So ini ke atas, baring ke atas. Ke bawah, baring ke bawah. Ini baring ke bawah. Kenapa dia baring? Sebab gradient dia adalah constant. So kalau awak perasan tadi, graph acceleration 0, 0, 0, yang ini semua baring. So kalau graph acceleration sangat senang. Tapi kalau graph untuk S lah paling susah sebab dia ada melengkung-melengkung ni. Okey, dah habis ni. Okey, you nanti bolehlah buat dia punya soalan ni contoh. Okey, saya masuk kepada the next one adalah kepada uniform acceleration. Masuk kepada uniform acceleration mana? Okay. Kenapa dia escape? Saya patah balik. Okay. So kita masuk kepada apply lah. Okay, apply uniform acceleration. Okay, so kita ada 3 formula kita kena tahu. Apply, bila masuk apply keluarkan PSPM lah. So kita ada Vuat, Sutat, Wuzaz. This one you don't have to memorize. Dia akan bagi, in exam dia bagi formula ni. What is V? V is final velocity, U is acceleration, U is initial velocity, A is acceleration, T is time, S is displacement. So Vuat, Sutat, Wuzaz. Okay, so you kena apply lah formula ni. Okay, yang ini dia nak tunjuk dia punya formula. Tak perlu tahu dia punya derivation. Kenapa tak perlu tahu? Because tak ada dalam exam suruh derivation. Okay, yang ini dia nak tunjukkan you punya graph punya lah. Okay, so you ada graph ni V lawan T. So area under the graph for V lawan T, you akan dapat area. So you akan dapat area. So area adalah S. So S sama dengan half UT sebab ini bentuk trapezium. So ini U, ini V. So ini height dia U plus V darab dengan T. Okey, lepas tu kita kena substitute lah. So dia substitute tadi kan S sama dengan half U plus V T. So V tadi awak dapat U plus AT Vuat ni. So dia masukkan V dalam ni, so dia dapat Vuat ni. Okey, dia kembangkan. So you dapat half U plus AT T. U tambah U dapat apa? 2U tambah AT T. So dapat half UT plus AT squared. So kembangkan, so dapat UT potong-potongan tambah half AT squared. So this is how you get this formula lah. So tak perlu tahu dia punya derivation ya. Yang ini saya just tunjuk. You hanya guna because dalam learning outcome tadi apply sahaja. Okay, so bila you nampak soalan constant acceleration A0 lah.
So bila A 0 apa jadi? Kenapa formula ni jadi macam ni? Ini formula yang UT tu sutat tu. Half AT squared. So A kosong, so darab apa-apa kosong. So that's why dia dapat S equals to UT. Kenapa dapat UT? Sebab constant velocity V akan sama dengan U. So you akan ada dua formula lah. UT boleh, VT pun boleh. Dua-dua boleh pakai. Okey, ini contoh soalannya lah. Ini soalan dia. Saya rasa yang ini pun ramai boleh buat ni. Contohnya dia bagi tahu a plane land runway velocity. So anything yang dia mention first itu adalah U. Decelerate. Bila nampak decelerate dah takut kan sekarang. Okey, bila decelerate maksudnya dia slowing down. So bila you tengok gambar rajah ni dia bergerak ke kanan. So ini boleh letak negatif sebab dia opposite. Yang ini positif, yang ini mesti jadi negatif lah. The plane travel 1 km. So ini S lah, travel and stop. Maksudnya V saya kosong. Calculate the deceleration. So you dah tahu dah A awak mesti jawapan dia negatif. So dia guna formula VUAT. So V squared kosong, U ada nilai 50, 2 AS. Dia biarkan je A tu. So you akan dapatlah negatif 1.25 ms negatif 2. Okay, so dia punya deceleration adalah 1.25 lah. Deceleration dia A tu negatif menunjukkan dia tengah ke kiri. Okay, soalan kedua dia minta time taken for the plane to stop. So dia suruh cari time. So kita guna VUAT, V equals to U plus AT. So V adalah kosong, U ada nilai. Tadi A awak dah dapat dah, letak ya negatif ni sebab itu adalah menunjukkan dia slowing down. So you dapat 40 second. Or you can use another formula, sutat. Tapi formula ni you kena guna calculator lah equation tu. Yang A, B, C. Guna mode equation tu. So you akan dapatlah 40. Both are get the same answer. Okay, ini senang sebab ini adalah sama macam dalam macam SPM. Okay, yang benda yang suka baru adalah projectile. Okay, ini saya nak terus masuk projectile. Okay, kita masuk projectile. Projectile, mana projectile? Okay, saya masuk kepada describe motion of projectile. Okay, ini. Alright, so ini part yang paling best lah dalam chapter ni. Describe the projectile motion launch at angle theta as well as special case theta is 0 and theta is 90 degree. So kita ada 3 case you kena tahulah. Okay, so dalam case projectile kita akan divide into 2 component which is the motion under of Y component due to the gravity, the motion under X component selalunya constant velocity, so AX akan jadi 0. Okay, ini contoh adalah projectile. Contohnya you sepak bola, you main sepak bola, bola you lambung naik atas sampai maximum height and dia jatuh balik. Okay. So ini ada A, B, C, D, E. So apa yang berlaku kalau you tengok dekat gambar rajah ni. Okay, U ni boleh pecah kepada X component and Y component because dia duduk in between. Okay, and then kita ada V pun boleh pecah, V1 pun boleh pecah, V2 pun boleh pecah and so on. Okay, nilai untuk setiap U, V ni berbeza. Mungkin U sini 10, V mungkin 9. Atas ni VY kosong. Bawah jadi 8. Bawah makin lama makin ni makin lama makin menurun, ni makin lama makin meningkat. So every point yang dia ada ni you kena resolve. Kecuali kat maksimum lah. Kenapa? VY kosong. Apa jadi kalau VY tak kosong dekat sini? Dia akan terus naik jugalah. So dia only stop dekat VY saja. VX ada nilai. VY only 0. The V that we have here is belong to VX. Kenapa belong to VX? Because dia still moving. Kalau you cakap VY and also VX0 maksudnya dia freeze. Dia tengah terapung. Lepas ni kita main bola sepak semua terapung ke atas. So V yang kosong only component Y. Component X tak ada. Sama saja. Dia mesti ada. Dia ada nilai. Okay, saya nak fokus dekat ni AX. Kenapa AX sentiasa kosong? AX sentiasa kosong because the value of UX, the value of, ni saya highlight the value of UX, V1X, V2X, V dekat sini adalah sama. Katakanlah saya letak nilai dia adalah 7.
So sini akan 7, sini pun akan 7, sini pun akan 7, sini pun akan 7. So that's why A sama dengan V tolak U over T. Untuk komponen X, saya cerita komponen X. So 7 tolak 7 bahagi anytime, so you get 0. So that's why AX akan sentiasa 0. Apa jadi kalau cikgu tak buat, saya tengah cerita U komponen X dengan V komponen X. Okey, apa jadi kalau cikgu buat 7, yang sini 10, yang sini 8, yang sini 3. Apa akan jadi? Dia tak akan jadi bentuk projektil. Dia akan jadi bentuk awan. Jadi bentuk awan. Ataupun dia kalau you tengok ni 7, 10 ni negatif 8 ni negatif 3. Dia akan jadi macam ni. Kalau you tengok shape dia cantik, dia bentuk projektil. Kalau dan you tengok balik, kalau kita patah balik, kita tengok balik, UX, VX, V here all pointed to the right. Dia menuju ke direction yang sama. So that's why VX and UX mesti nilai sama. Kalau tak sama, ingat dia akan jadi bentuk awan. Ingat tu, dia akan jadi bentuk awan. Okay, how about UY and VY? Dia tak akan samalah. Kenapa dia tak akan sama? Okay, kita tengok kepada dia punya shape ni. UY, V1Y, V2Y. The first thing yang kita perasan, arrow dia. Kalau you tengok arrow dia, yang ini U1Y ke atas, V1Y ke atas, U2Y ke bawah. Dia going down. Automatically dia tak akan sama. Dia tak akan sama. Okey, nilai dia pun tak akan samalah. UY makin lama makin menurun lah kalau untuk kes ni. Kalau you ingat you baling bola kan. So ini mungkin 8, yang ini 7, makin lama makin kosong. So yang ini makin meningkat negatif lah. Negatif 7, negatif 8, negatif 9 makin menurun. So that's why UY is not always same with VY. Boleh? Okey, yang ini saya tak berapa guna yang ini sangat sebab yang ini saya tak suka sudah saya hafal ni. Sebab dalam exam it's not giving you ni. Memang sekarang you boleh keluarkan sebab you tengok buku. Nanti masa exam, kita tak tahu exam kita macam mana kan. Kalau exam kita adalah sebenar, real, you tak boleh. Ini semua tak akan muncul dalam exam nanti. Yang akan muncul hanya 3 formula tu. So apa yang berlaku, saya akan menggunakan table. Untuk selesaikan semua-semua soalan ni saya guna table. Okay. So saya guna table. Nampak tak ni? Okay, ada berapa minit lagi. Sikit-sikit kita lajak sikit lah. Okay, so kita ada projectile ni kita ada 3 case. 1, 2, 3. Okay, case pertama adalah free fall. Okay, free fall. Macam mana free fall? Case dia turun ke bawah, naik ke atas boleh. So dia only happen at Y component. So dia hanya berlaku dekat Y component. Tak kisah nama dia free fall. Cikgu fall jatuh je kan? Ya, jatuh tapi tak semestinya jatuh ke atas. Jatuh ke bawah, jatuh ke atas pun boleh. Okay, yang kedua adalah horizontal projectile. Okay, horizontal projectile macam mana case dia? Dia adalah case macam ni. So dia akan bergerak mula-mula dalam keadaan U dia belongs to UX. Nama dia pun horizontal. So U dia ni adalah bergerak dekat UX. Apa jadi kat UY? UY 0. So UY tak ada pergerakan. So dia bergerak bergolek-golek baru dia jatuh. Bila dia jatuh ni dia menghasilkan projectile. So itu that's why kita panggil dia horizontal projectile. Okay, case ketiga adalah projectile. Macam mana case projectile? Okay, case projectile macam tadilah. Bola tu berlambung, dia turun balik. Ataupun dia turun kat mana-mana pun boleh lah. Tak kisahlah dia tak turun atau basketball you main, dia masuk dalam basketball. Dan nak bezakan projectile, horizontal projectile is easy. You just look at the angle. So dia ada angle. Yang ini tak ada angle. Yang ini ada angle. Sebab apa? U ni you kena pecah dia kepada UX and UY. You kena resolve. So the first thing you need to know bila baca soalan, read the question. Dia case apa? Ini ke, ini ke, ini ke? Kalau dia case ini macam ni. Kalau case ini macam ni. Okay, ketiga-tiga ni akan menggunakan satu table yang sama. Okay, saya selesaikan masalah chapter ni menggunakan table. Okay, saya menggunakan table yang sama iaitu saya pecah kepada X dengan Y component because both are boleh 2 dimension. Saya akan gunakan UAS. UAS.
Ingat UAS. Okey, dan UAS ni akan ada yang constant di mana AX sentiasa 0. Sebab tadi kan AX sentiasa 0 dan AY sentiasa negatif 9.81. Iaitu dia punya gravity. Okey, so yang lain ni kita akan fill in. Okey, untuk formula pula yang bawah ni kita akan pakai satu saja formula iaitu S sama dengan UT. Yang bawah ni kita akan guna formula lah ketiga-tiga formula tu. Tapi nak buat yang ini kena faham jugalah yang apa yang saya nak masukkan. Saya tak sempat yang ini. Okey, so yang saya akan menyelesaikan ketiga-tiga ni menggunakan ini. Maknanya saya akan fill in. Okey, contohnya free fall. So free fall dia hanya berlaku kat komponen apa? Y saja kan. So X ni saya akan potong. So saya buat yang ini je lah. Okey. Horizontal projectile pula. Apa berlaku dekat horizontal projectile? Okey, dia berlaku dekat dua komponen, dua-dua ada. So, tapi UY saya akan sentiasa tahu memang horizontal projectile apa-apa kes, tak kisahlah guli jatuh ke, orang jatuh ke, kalau nama dia horizontal tak ada angle, so UY always 0. Yang lain tu kena fit in lah. Okay. Okay, kalau projectile, so apa berlaku? Yang ini akan jadi U cos theta, U sin theta. Yang lain tu kena fill in. Okay, tak apa, kita tengoklah macam mana cara dia. Okay, so saya buat satu contoh. Ini contoh dia kena. Saya buat contoh ni soalan ni. A tennis ball is thrown upward from the top of the building with the velocity. So dia bagi you velocity 15. So ini adalah U sebab dia mention earlier U. Angle, alright, dah ada angle. So kita tahu ini adalah case projectile. Macam itulah you tengok. Ini case projectile. Kenapa ada kenapa projectile? Angle. We have angle. Okay, the height of the building is 40. So ini adalah SY sebab dia beritahu height. Dia suruh calculate maximum height of the ball from the ground. Okay, dalam case ni cerita dia ada gambar tak? Okay, cerita dia macam ni lah. So dia bagi tahu ini height 40. So yang ini adalah dia suruh cari H ni, maximum. Okay, you tak boleh cakap 40 sebab dia naik atas lagi. So you kena cari yang inilah, lepas tu baru you tambah 40. Okay, macam mana saya nak buat yang ini? So saya akan buat table. Okay, saya buat table. So saya potong yang inilah, saya start dari sini Saya buat table yang saya buat lah. Okay. Okay, so saya buat table. Table ni digunakan untuk semua. X, Y. Okay, jadi UAS. Okay, so kosong negatif 9.81. Okay, so kita formula yang ini sentiasa UT. Ada sebab UT saya tak sempat lah nak cakap kenapa UT tu. Ni V squared sebab kat 2 VS S equals to UT plus half AT squared. Nanti kalau siapa tu tengoklah kat YouTube saya ada. Saya cerita kenapa benda ni mesti. Sebab ini kalau V equals to U plus, kita kan ada 3 formula ni. Tapi kalau untuk X, AX sentiasa kosong. So V akan dapat balik U. So U akan dapat balik nilai yang sama. So kalau V squared equals to U squared plus 2AS, AX kosong. So U akan dapat balik. So that's why these two tak berguna untuk equation tu. Okay, yang ni saya masukkanlah nilai terus. Okay. So, saya tahu ini adalah case projectile. Ini adalah case projectile. Okay, tengok kepada U. Ini U. Dah ada dah U. 15. So, saya letak 15. X sentiasa saya nak letak cos dengan syarat dia mesti attach dekat horizontal. Horizontal tu dia attach kat X lah. So, 30. Yang ini copy paste je. Tukar cos jadi sin. V. Ingat tak tadi saya cakap? Untuk dapat A kosong, UX dengan VX kena sama. So copy balik. Yang ini sentiasa tak tahu. Yang ini akan sentiasa tak tahu sebab dia different level, different nilai. Okay, S tak tahu juga. Tak tahulah. Okay. So yang ini pula SY. Okay, berapa SY saya? Negatif 40. Kenapa negatif 40? Sebab dia going down. Dia going down. Okay, soalan pertama dia minta maximum height. So saya kena cari S lah. Okay, height adalah duduk kat komponen Y. So saya akan tengok komponen Y. Saya tak akan tengok rumah X, saya akan tengok rumah Y. So mana yang ada Y, mana yang ada S? Ini. Nombor ni dengan nombor ni. Ini ada S, ini ada S. So saya akan guna ni atau guna ni lah. Ada tak time? Cuba baca tadi. Tak ada time. Yang ni ada time. So saya tak akan guna ni lah. So saya akan guna ni.
V squared equals to U squared plus 2AS. So saya akan guna formula ni, but because the word maximum, saya tahu dekat atas Vy sebenarnya everything here is belong to Y ya, Y, sebab saya tengah buat Y punya. Bila dekat maximum, Vy adalah 0. So here I will put 0. So U adalah, ambil je lah ni, U dah ada ni U. 15 sin 30 squared tambah 2 AY ni, AY negatif 9.81, SY nak cari. So tekanlah calculator, so you akan dapat SY. Dah dapat SY, H sama dengan 40 tambah SY. So dapat jawapan. Kenapa tambah? Sebab dia dari bawah ground sampai ke atas. So that's why saya tambah. So saya rasa cara buat table ni lah yang paling senang lah. So saya tak sempat nak buat untuk semua. Tapi saya boleh cakap kalau awak nak tahu lagi, awak kena ni lah. Tengok nanti saya bagi tahu saya punya ni. Awak boleh tengok lah dekat situ dia punya cara. Memang cara ni paling senang. Okay, kalau awak tengok ni pun tengok ni ada angle. So ini adalah kes apa? Projectile. Apa lagi? Ada tak lagi? Kita nak tengok kes. Yang pertama sekali kena tahu dia kes apa. Kalau awak tahu dia kes apa, hidup awak akan senang. Kalau awak tak tahu dia kes apa, hidup awak akan susah. Okay, macam ni. A transport plane travel horizontally at constant velocity at 50. Ini adalah U. And altitude, dia bagilah nilai altitude. Parcel when directed above point 8. Calculate. So, cuba baca ni. Adakah kes projectile? Bukan. Ini bukan projectile. Sebab apa? Tak ada angle. Okay, so ini adalah horizontal projectile. Kenapa horizontal projectile? Sebab dia ada komponen X dengan Y. Dan dia bukan free fall free fall hanya ada Y. So dia ni pecah ni ada Vx, Vy. So dia horizontal projectile. So dia, saya tak akan buat cara macam ni lah. Cara macam tu dia confuse, nanti you akan confuse. So buat table lah. Okay, so dah habis, tak apa, jangan risau. Nanti kalau ada masa nanti you tengok. Okay, so saya nak tanya, okay masuk dulu. Saya suka kalau kelas saya memang diorang tahu saya akan buat ni. Okay, masuk ni, tolong apa ni? Scan. Tolong scan ni. Scan ni. Scan, saya nak tengok berapa orang yang datang hari ni, scan. Nak scan macam mana cikgu? Nak scan je. Awak apa? Guna apa? Guna, ada handphone tak? Tak ada? Saya tengah guna ambil gambar, phone. scan. Okay, kalau siapa yang kena guna phone, pergi type dekat tab classpoint.apps ni. Lepas tu masuk kod ni, tulis nama. Okay. Siapa yang guna phone, pergi buka dekat browser, type classpoint.app, tekan class code ni, lepas tu masukkan nama, lepas tu tulislah apa yang awak rasa. Rasa je sampai 20. Saya bagi 3 minit lah untuk bagi kawan-kawan dulu masuk. Siapa yang guna handphone boleh guna browser lah ya. Okay, jangan risau, nanti saya akan bagilah saya punya link.
YouTube boleh tengok beberapa pasir yang saya buat menggunakan table tu lah. So siapa yang, sebab saya rasa table tu sangat membantu lah. Sebab kita nak fokus. Kalau tidak kita tak faham apa kita buat. Saya tunggu, saya bagi sampai 4 minit sekejap ya. Sebelum saya bagi link. Teacher, why I can't join? Why you can't join? I You don't use know. it. It cannot post. Cannot host? Post. You cannot post? But you are in here. Participant, you are here. No. No. Supposedly can because my maximum is 200. Okay, wait. I try again. Because maximum participant can be 200. So ada 90, so saya boleh tengok lah status. So ada lagi pending 15 orang. So ada berapa orang lagi, so nanti saya stopkan terus. PV ni bukan kelas saya ke? Okay, Zinxing, Jilan, Zwanzing dengan Diva dah on dah? Dah masuk dah? Belum lagi? Cannot post or what? Teacher, I still can't enter. So I don't know why. Okay, never, I don't know. I also don't know why. Okay, saya close lah. Alright, so saya save for review nanti. Okay, kejap. Saya cap. Saya pergi sini, saya kena stop dulu. Okay, sekejap ya, saya stop dulu. Stop, okay. Alright.